Hatta pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga, satu orang daripada kalangan orang Islam, yang tak ada nama pun, maknanya kita tak tahu pun siapa, kan? Tapi yang diketahui ialah orang Islam. Dalam riwayat tak menyebutkan nama dia pun. Dia telah murtad. Al-iyazubillah, murtad ni maknanya tinggalkan Islam, lari daripada Madinah. Zahirnya dia bukan di kalangan para sahabat lah, sebab sahabat dia tak tinggalkan agama. Mungkin orang yang selepas tu, yang ada sebab-sebab tertentu dia masuk Islam, lalu adalah sebab-sebab yang lain, lalu dia telah tinggalkan, lari. Sebab dia tahu kalau dia tetap di Madinah, maka akan dijalankan hukuman pada dia. Dia akan diasak, dia akan dipujuk, dia akan dibuat macam-macam sehingga dia boleh kembali pada agama. Kalau akhir sekali tak mau juga, maka ada hukuman lain. Lalu dia telah larikan diri. Ke mana tu? Ke Turki. Madinah ke Turki berapa jauh? Ada dalam 2-3 kilo kan? Ada lebih kurang rasanya 3,000 lebih, kan? Mungkin sama jarak daripada Madinah ke Malaysia ke Turki, lebih kurang ya, rasanya. Lari ke Turki. Maka apabila berita ini diketahui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau telah hantar utusan untuk cari orang tadi supaya bawa balik ke Madinah, ajak kepada Islam balik. Lalu orang tadi pun, utusan tadi pun mulalah bergerak. Ke mana? Ke Turki. Zaman tu tak ada kapal terbang, paling-paling laju pun naik kuda, kan? Kalau Madinah ke Baitul Maqdis Palestin pun dah sebulan perjalanan, lebih kurang 1,000 kilo lebih, sebulan perjalanan. Kalau Turki mungkin 2-3 bulan juga perjalanan, ya. Satu menempuh perjalanan yang jauh. Nak cari seorang ni tadi. Akhir sampai ke Turki. Sampai-sampai bukan boleh tahu di mana. Tanya orang tu, tanya orang ini dan sebagainya. Akhirnya jumpa. Mungkin 3-4 bulan jaga tempoh dia. Jumpa. Bila jumpa dia memberitahu, aku ini adalah utusan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab untuk jumpa engkau, cari engkau, dan ajak pujuk engkau datang semula kepada Islam. Mungkin kamu ada persoalan itu, persoalan ini, maka kita bincang. Yang penting kau masuk Islam. Lalu dipujuk sebagainya. Akhirnya dia kata macam inilah, aku boleh masuk Islam balik, tapi dengan 2 syarat. Utusan tadi kata apa boleh. Syarat pertama dia kata, aku nak jadi menantu Umar. Ya? Aku nak anak Umar menjadi isteri aku. Anak Sayyidina Umar khalifah. Ini raja ketika itu, khalifah Islam ketika itu. Dan ketika itu pemerintahan Islam berapa luas dah zaman Sayyidina Umar, kan? Boleh kata 2/3 dunia ni, kan? Dia nak supaya Sayyidina Umar memberikan anak perempuannya dan dikahwini. Lalu utusan ni kata, nah zaman tu pula kita faham-faham, bukan masa tu boleh dapat tahu. Kalau kita kalau hari senang angkat telefon hello boss macam mana, kan? Zaman tu mana? Lalu dia pun fikir, kalau Sayyidina Umar sanggup hantar aku yang begitu jauh ni untuk cari dia supaya dia masuk Islam, dan dia boleh masuk Islam, dia ada kesediaan untuk masuk Islam dengan syarat nak jadi menantu. Anak perempuan macam mana pun nak kahwin, kan? Dia, kalau dia sedia masuk Islam pun berbaloi lah, kan? Rasanya tak ada masalah. Dia ijtihad sendirilah. Dia fikir sendiri, rasanya kalau syarat ni Sayyidina Umar boleh terima, kan? Boleh pujuk-pujuk, insya-Allah rasanya tak jadi masalah sangat. Lalu dia kata, insya-Allah ni syarat dia boleh. Dia kata tak cukup lagi ni. Syarat kedua apa? Aku nak Umar turun, aku naik. Turun naik, faham kan? Aku nak Umar turun daripada
kekhalifahannya dan aku nak jadi khalifah. Jadi utusannya dengar, ini lagi berat. Sebab kalau setakat anak Sayyidina Umar ni, itu antara Umar dengan anak dia saja, tak ada masalah keluarga dia. Tapi bila tentang pemerintahan, tentang kekhalifahan ini adalah melibatkan semua orang Islam. Ini tanggungjawab besar, kan? Bukan boleh terima-terima je. Tapi walau bagaimanapun utusan tadi tak berani nak kata tidak. Tadi tentang anak tadi bolehlah di ijtihad, difikir, rasanya boleh kan. Tapi ni bila kita masalah orang Islam, dia kata bab ni kena tanya bos jugalah. Ini kan maknanya ni kata saya lah kan. Dia kata tak apa, saya balik Madinah dulu, tanya saya nombor. Balik Madinah macam mana tuan-tuan? Macam tu jugalah. Perjalanan lagi 3-4 bulan nak balik Madinah. Balik ke Madinah, sampai di Madinah terus menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok, apa hal kau ni balik seorang-seorang kan? Aku hantar kau supaya kau balik dia. Lalu dia pun cerita lah, dia dalam perjalanan jauh jumpa dia. Lalu 2 syarat untuk dia kembali pada Islam. Syarat pertama, dia minta nak jadi menantu tuan. Lalu saya kata insya-Allah boleh. Sayyidina Umar kata bagus, tak ada masalah, setakat anak perempuan jadi menantu apa salah. Tapi syarat kedua saya tak berani nak jawab. Apa jawapan kedua? Syarat keduanya, katanya dia nak ganti tempat tuan. Nak ganti tempat tuan. Maknanya dia nak tuan lepaskan jawatan khalifah ini dan dia nak jadi khalifah. Habis apa kau jawab? Dia kata, saya tak berani nak jawab sebab ini tanggungjawab yang besar melibatkan semua orang Islam. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu begitu marah. Dia kata, kenapa kau tak kata jawapan iya kepada aku? Aku sanggup melepaskan lebih besar daripada ini lagi, asalkan dia balik pada Islam. Asalkan dia balik pada Islam. Sayyidina Umar kata, sekarang juga kau balik sana. Sekarang tu 3-4 bulan pula. Kalau sekarang, zaman sekarang boleh lah kan, beli tiket pergi pula kan, 3-4 jam sampai. Pergi lagi tuan, nak beritahu pada orang tadi bahawa Sayyidina Umar setuju syarat dia yang kedua dan dia balik pada Islam. Jalan lagi 3-4 bulan sampai ke Turki. Cari dengar berita orang tu dah meninggal. Orang tadi dah pun meninggal dunia dalam keadaan dia telah, maknanya dia telah tinggalkan agama murtad. Jadi usaha Sayyidina Umar terhadap satu orang Islam biasa yang telah tinggalkan agama, dan kesediaan Sayyidina Umar dalam mencagarkan apa pun, hatta kedudukan dia tuan-tuan, sangat besar untuk iman orang tadi. Macam mana sebenarnya nilai dalam hati Sayyidina Umar tentang iman?